kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada ahli yang berhormat yang telah menyertai dalam pembahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Antara yang telah membahaskan ialah Yang Berhormat Larut, Beruas, Subang, Ipoh Barat, Kuala Selangor, Seputih, Serian, Jelun, Pagan, Lantau Panjang, Gombak, Besut, Batu, Tenggara, Masjid Tanah, Pekalan Cepa, Pematang Pau, Kuantan, Petaling Jaya, Arau, Muar, Putrajaya, Pasir Gudang, Kelang, Jelebu, Gua Musang, Hulu Selangor, Tampin, Setiu, Padang Terap, Kulim Bandar Baru, Kuala Kerau, Padang Serai, Parit Buntar, Sungai Siput dan Celutung. Sebagai Menteri yang pertama yang menggulung dari Jabatan Perdana Menteri, saya memohon untuk menjawab isu-isu berkaitan di bawah tanggungjawab bahagian hal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dan saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi seperti berikut. Pertama sekali, Jabatan Peguam Negara. Kedua, Jabatan Audit Negara. Ketiga, Jabatan Wilayah Persekutuan. Keempat, Biro Pengaduan Awam. Kelima, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Keenam, Parlimen Malaysia. Ketujuh, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC. Ke-8, Putrajaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dan ke-9, Suruhanjaya Pilihan Raya. Maknanya 9 ini, Tuan Yang di-Pertua, saya tidak bertanggungjawab, tetapi saya akan menjawab bagi pihak sahaja pada jawapan yang diberi oleh mereka kepada saya untuk jawab di dalam Parlimen. Untuk maklumat Tuan Yang di-Pertua, pelbagai isu telah dibangkitkan dalam perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen dari blok kerajaan dan blok pembangkang. Dan antaranya adalah mengenai kawal selia pendanaan politik yang baik, pengurusan pengaduan awam dan perlindungan pemberi maklumat, tata kelola nasional yang baik dan usaha membantras rasuah, usaha reformasi mengenai pengasingan peguam negara dan pelakon raya, pencegahan jenayah kewangan, urusan pilihan raya, kesedaran dan persepadanan, dan hal ehwal melibatkan pembangunan wilayah. Yang Berhormat Subang, Parit Buntar dan Muar telah mencadangkan agar kerajaan menggubal Akta Pembiayaan Politik semata. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 September 2023 telah bersetuju agar skop dasar bagi rang undang-undang sumbangan politik dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi di Dewan Rakyat. Permohonan daripada saya untuk rujukan ini telah pun diangkat untuk pertimbangan Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada 13 September 2023. Terdapat 7 pertimbangan ketetapan dasar berkaitan rang undang-undang sumbangan politik, iaitu A. Bagi mewujudkan undang-undang baru bagi mengawal selia sumbangan politik. B. Peranan pengawal seliaan dilaksanakan oleh sebuah badan berkanun persekutuan sebagai entiti yang bebas dan berkecuali. C. Bagi membolehkan pengawalan sumbangan politik dibuat sepanjang masa dan bukan terhad ketika pilihan raya sahaja. D. Bagi mengawal selia sumbangan politik yang diterima oleh parti politik, ahli parti politik, calon pilihan raya termasuk calon bebas dan ejen pilihan raya. E. Supaya sumbangan politik dalam apa jua bentuk daripada entiti luar negara tidak dibenarkan. F. Supaya terdapat penetapan berhubung jumlah sumbangan yang dibenarkan dan perlu diisytiharkan oleh parti atau ahli-ahli politik individu. Dan G. Bagi sumbangan politik yang diterima oleh parti politik, ahli parti politik atau calon bebas pilihan raya, sumbangan hendaklah dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang diwujudkan hanya untuk sumbangan politik. Justru kerajaan Madani kekal komited dalam memastikan pendanaan politik dikawal dengan parameter yang sesuai supaya ketulusan sumbangan politik dapat dipastikan demi kebaikan rakyat keseluruhannya. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kuala Selangor ingin mengetahui inisiatif kerajaan dalam menambah baik sistem pengurusan aduan awam dan memperkasakan perlindungan pemberi maklumat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Biro Pengaduan Awam BPA telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menumbuhkan Ombudsman Malaysia sebagai satu badan bebas yang akan menerima dan menguruskan aduan berkaitan dengan sistem penyampaian perkhidmatan awam persekutuan berdasarkan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023. Sebanyak 3 sesi libat urus telah dilaksanakan pada tahun 2023, iaitu Agensi Perkhidmatan Awam Persekutuan pada 8 Mei 2023, Badan Bukan Kerajaan NGO pada 8 Mei 2023 dan ahli-ahli Parlimen pada 14 Jun 2023.
Hasil daripada ini yang dilaksanakan didapati bahawa sebahagian besar daripada pihak-pihak yang terlibat tidak mempunyai sebarang halangan berhubung dengan hasrat penubuhan Ombudsman Malaysia secara prinsip. Namun begitu, terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti semula, khususnya yang berkaitan dengan skop fungsi dan peranan Ombudsman Malaysia yang mempunyai sedikit persamaan, similariti dengan izin dan pertindahan redundancy dengan izin dengan agensi pemantau lain seperti Suruhanjaya, Integriti, agensi penguatkuasaan. Selain itu, dalam konteks perlindungan pemberi maklumat di Malaysia, Kerajaan Madani pada ketika ini sedang dalam proses untuk melaksanakan penambahan baikan dan pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711 bagi memperkasakan akta tersebut dan merealisasikan visi Pelan Anti Rasuah Nasional NACP untuk mewujudkan negara bebas rasuah. Kerajaan kini dalam proses akhir untuk mendapatkan keputusan dasar berhubung cadangan-cadangan pindaan yang telah diperolehi sebelum rang undang-undang berhubung dengan pindaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711 dapat digubal oleh Jabatan Peguam Negara. Kerajaan berhasrat dan mensasarkan untuk memuktamadkan dan membentangkan pindaan dan penambahbaikan Akta 711 selewat-lewatnya pada bulan November 2023. Melalui cadangan penambahbaikan ini dan pindaan ini adalah diharapkan agar perlindungan kepada pemberi maklumat di bawah Akta 711 ini akan lebih komprehensif dan berkesan sekaligus dapat membantu bagi menjayakan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bebas rasuah dan salah laku. Oleh yang demikian, Kerajaan Madani akan sedaya upaya mempercepatkan segala usaha yang berkaitan dengan pengurusan pengaduan awam dan perlindungan kepada pemberi maklumat. Sikit Menteri kalau diizinkan. Terhadap perkara ini. Sikit saja. Perkara ini. Ya, kerana terlalu pelindung maklumat. Kerana terlalu lama perkara ini diperbahaskan Dewan Yang Mulia ini sejak beberapa penggal. Soalan ombudsman dan juga aduan awam yang kita telah bangkitkan itu. Realistically Menteri, ya, dengan izin, bilakah akan akhirnya dapat kita akhirnya melaksanakan semua ini? Itu soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya kalau boleh semalam pun saya nak buat. But there has been a long time, terima kasih Menteri. Realistically, secara realistik. Yang Berhormat, disebabkan pindaan undang-undang, kita kena tunggu persidangan. Pada hari ini kita persidangan khas untuk kajian separuh penggal. Kemudian kita ada bajet pada sesi bulan depan. Jadi apa sebenarnya ialah dasarnya perlu dibawa kepada Kabinet dan kemudian rang undang-undang itu yang akan diwujudkan. Selepas itu sesi libat urus telah diberikan. Harapan saya ialah kita boleh bawa sebolehnya pada tahun ini. Tetapi sekarang ini senarai undang-undang yang nak dibawa. Tapi dalam pandangan saya secara umum, tetapi belum daripada konsensus daripada Menteri Kabinet, saya melihat pindaan-pindaan ini untuk tata kelola bebas rasuah ini perlu dibuatkan serentak adalah sebaiknya. Bukan saja Akta Pemberi Maklumat, Ombudsman Malaysia, kalau dia dibuatkan secara satu persatu ke ad hoc, kemungkinannya gerakannya akan tergendala di segi pelancaran, mekanisme. Sebenarnya undang-undang tu satu perkara untuk pindah. Mekanisme pelaksanaannya selalu memakan masa. Jadi harapan saya kalau boleh kita buatkan serentak supaya senang kita di dalam Dewan ini mahu melihat bahawa Kerajaan Madani memang terus committed dan melaksanakan janji yang dijanjikan kepada rakyat, iaitu mahu melihat satu sistem yang bukan saja melaksanakan zero toleransi kepada rasuah, tetapi adanya proses memberi perlindungan kepada mereka yang memberikan maklumat. Bagi saya itu adalah dengan izin satu fair play, Tuan Speaker. Terima kasih Menteri, sangat yakin. Saya yakin dengan komitmen Menteri. Tapi dan jangan dibuat lagi runcit-runcit, kita buat sekaligus secara holistik, secara integrated. Tapi Yang Berhormat, kalau selalunya nak bubar-bubar kerajaan ni, macam mana kami nak buat pindaan pada undang-undang? Tanya kawan-kawan sebelah sana Menteri. Ini yang masalah. Kawan-kawan sebelah sana kita tanya. InsyaAllah. Kena ada komitmen political stability. Kita boleh buat. Saya setuju Menteri. Sangat saya hormat. Kita buat. Tanya kawan-kawan sebelah sana. Buat gerakan nak bubar kerajaan. Kita buat. Susahlah macam tu. Kita boleh buat. Izin saya sambung. Silakan. Yang Berhormat Larut membangkitkan peranan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam mengarahkan siasatan oleh SPRM dan agensi penguatkuasa ke atas pemimpin yang curi harta.
Jawapan daripada SPRM Tuan yang dipertua ialah untuk maklumat ahli yang berhormat, SPRM meneliti setiap perkara atau maklumat yang diterima daripada semua orang, termasuk yang berhormat Perdana Menteri, mahupun ketua-ketua pembangkang, mahupun ahli-ahli parlimen, malahan Tuan Yang Dipertua pun buat laporan kepada SPRM pun, SPRM tidak boleh tolak kepada laporan yang dilaporkan. Oleh itu, saya sendiri percaya bahawa, dan juga jawapan daripada SPRM adalah bahawa SPRM akan bertindak berdasarkan peruntukan undang-undang sekiranya terdapat asas kesalahan-kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Oleh yang demikian, tidak timbul isu mengenai siapa yang mengeluarkan arahan tertentu kepada SPRM atau sebagai badan yang bebas, kerana SPRM boleh melakukan siasatan terhadap mana-mana individu berdasarkan lunas undang-undang. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, selain daripada SPRM, Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah meminta agensi lain termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia mengambil apa-apa langkah mengikut jalur perundangan dalam menyiasat mana-mana pihak yang bertanggungjawab atas kerugian ditanggung negara akibat rasuah. Ini jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Madani dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri tekad dan komited dalam menyelamatkan Malaysia daripada gejala rasuah. Yang Berhormat Masjid Tanah dan Yang Berhormat Pemantang Pau membangkitkan mengenai usaha kerajaan dalam memperbaiki kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI dan ingin mengetahui adakah terdapat rancangan daripada kerajaan terhadap meningkatkan hukuman yang dikenakan dalam Undang-Undang Jenayah Rasuah. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, Malaysia boleh mencapai kedudukan CPI yang lebih baik jika semua peringkat kementerian, jabatan dan agensi melaksanakan perkongsian tanggungjawab iaitu shared responsibility untuk memerangi perbuatan rasuah. Kerajaan mensasarkan matlamat untuk meletakkan Malaysia di tangga ke-25 teratas dunia dalam CPI. Usaha bagi meningkatkan CPI setiap tahun tetap diambil serius, termasuk kerajaan bersetuju untuk meneruskan kesinambungan NACP 2019 hingga 2023 dengan satu strategi baru di peringkat nasional yang dikenali sebagai Strategi Pembatasan Rasuah Nasional, National Anti-Corruption Strategies dengan izin. Pada masa ini, kerajaan akan terus menguatkuasakan Undang-Undang Pencegahan Jenayah Rasuah berdasarkan Akta 694 yang antara lain memperuntukkan hukuman berat bagi kesalahan berkenaan. Terdapat 4 kesalahan utama berkaitan rasuah dinyatakan dalam Akta 694, iaitu kesalahan-kesalahan tersebut adalah meminta atau menerima rasuah Seksyen 16A dan Seksyen 17A, menawar atau memberi rasuah Seksyen 17B, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 dan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam Seksyen 23. Bagi kesalahan menerima rasuah di bawah Seksyen 17A dan kesalahan menawar dan memberi rasuah di bawah Seksyen 17B Akta 694, hukuman yang diperuntukkan adalah penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan jika suapan yang dinilai atau ringgit Malaysia 10,000 atau mana yang lebih tinggi. Yang Berhormat Rantau Panjang ingin mengetahui usaha kerajaan dalam membanteras gejala rasuah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sesungguhnya Kerajaan Madani hari ini tekad dan komited dalam memerangi rasuah, jenayah rasuah. SPRM sebagai agensi pencegahan rasuah melaksanakan penguatkuasaan yang berterusan di mana tumpuan SPRM adalah terhadap kes-kes rasuah membabitkan dana awam, perolehan kerajaan serta bantuan-bantuan khas kerajaan. SPRM begitu aktif memenangi rasuah di 3 sektor penting iaitu perolehan, penguatkuasaan dan grand corruption. Antara usaha-usaha kerajaan untuk mengengkang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan adalah pertama, strategi pembatasan rasuah nasional yang saya sebut tadi. Kerajaan bersetuju untuk meneruskan kesinambungan NACP dengan satu strategi baru di peringkat nasional.
Kedua, memperkenalkan model kursus integriti dan anti rasuah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, KRT VET dengan izin. Sejajar dengan inisiatif 2.4.12 dengan izin Pelan Anti Rasuah Nasional, iaitu mendekati golongan belia yang berada di luar sistem pendidikan formal melalui kelab, persatuan dan organisasi belia untuk menerapkan nilai integriti, takbir urus serta anti rasuah. SPRM telah mewujudkan modul kursus integriti dan anti rasuah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational untuk memberikan penekanan elemen anti rasuah dalam sistem akademik atau pendidikan bagi menyebar luas mesej anti rasuah dalam kalangan belia, pendidikan latihan teknikal dan vocational. Dan ketiga, penubuhan unit integriti di agensi awam dan unit integriti dan governance di syarikat berkepentingan kerajaan. UI telah menjadi nadi utama sebagai penggerak atau pelaksanaan tier pertama dalam pelaksanaan inisiatif NACP serta memainkan peranan dalam membangunkan pelan anti rasuah organisasi dalam agensi masing-masing yang tujuan merekayasa perkhidmatan awam ke arah takbir urus yang baik. Dalam usaha memantapkan penginstitusian integriti dalam sektor swasta, sekejap saya habis ni ya. Kerajaan telah mengharapkan penubuhan IGU dalam syarikat berkepentingan kerajaan. Peranan utama IGU adalah memantapkan takbir urus SBK dengan memperkuatkan sistem kawalan dalaman dan menginstitusikan serta membudayakan integriti dan menolak segala bentuk rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. 4 terma rujukan IGU ialah governance, pengkukuhan integriti, pengesahan dan pengesahan pengurusan aduan. Silakan Yang Berhormat. Ya. Saya hargai usaha kerajaan untuk menangani rasuah. Tapi kerajaan tidak boleh dilihat melakukan selective prosecution, pendakwaan terpilih. Umpamanya dikatakan pelanggaran terhadap 3R. Yang berhormat Menteri Besar Kedah dituduh, diangkat dan didakwa atas kenyataan yang melanggar 3R. Tetapi beberapa ahli parlimen sebelah sana, Yang Berhormat Bagan juga bercakap yang bercanggah melanggar dengan konteks 3R. Yang Berhormat Segambut juga bercakap melanggar dalam konteks pelanggaran terhadap konsep 3R. Beberapa kami di sini, di kalangan kami di sini didakwa atas kononnya melakukan rasuah, tetapi ada penyiasatan menteri sumber manusia umpamanya disilentkan kes sehingga sekarang. So elemen ini juga penting dalam menentukan kerajaan melakukan tugasan dan hasrat untuk mensifarkan rasuah dalam negara kita. Jadi selective prosecution, pendakwaan terpilih yang seolah-olah undang-undang ketika ini hanya ditupukan kepada kami yang di sebelah sini. Di sana itu walaupun ada kes tetapi disilentkan. Yang itu penting, kebal. Dan tidak ada orang kebal dalam aspek undang-undang sama ada pelanggaran 3R, rasuah dan sebagainya. Itu elemen yang penting yang harus dijadikan sebagai pegangan prinsip kerajaan. Sebab itu bila kita katakan Yang Amat Berhormat mengarah SPRM. Ya, ada kuasa mengarah SPRM. Ada pengasingan kuasa antara agensi kerajaan dengan pentadbiran. Fine. Tetapi kita tidak mahu dilihat, kita tidak ingin melihat bahawa adanya pendakwaan yang terpilih yang dilakukan oleh kerajaan. Masih. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Saya jawab tentang rasuah. Soalan Yang Berhormat Beluran tentang selective prosecution. Macam mana saya nak jawab ni? Macam inilah saya rasa. Saya boleh ajak dia minum kopi, kita boleh berbahas dan berbincang sebab ini elemen jurisprudens satu. Kedua, saya boleh jawab mengatakan tiada sesiapa yang dituduh dalam mana-mana mahkamah, tak kisah kes apa pun, boleh mengata dia bersalah ataupun mengaku dia bersalah. Itu sebabnya kita dalam negara kita dan negara banyak di luar sana, dia mempunyai sistem due process, natural justice, hak untuk membela diri. Kadang orang kena pecat pun ada hak untuk membela diri. Jadi kadang-kadang bila kita didakwa, kita kadang rasa kita tidak bersalah. Itu sebabnya apa yang disebut, yang saya baca tadi Yang Berhormat Beluran, biar saya sebut tentang elemen rasuah ni. Saya sebut awal tadi, saya katakan bila berkenaan dengan pegawai awam, government servant, perkhidmatan awam, dan kemudian tentang dana awam, threshold dia tinggi.
Tetapi bila kita nak tengok tentang GLC dan sebagainya, kita tengok pun asalkan awam tu terlibat. Tetapi sekarang ni bila nak cakap tentang rasuah, semua elemen boleh didefinisikan sebagai rasuah. Tetapi sekarang ni yang penting yang disebut oleh Yang Berhormat ialah tentang selective prosecution. Nak menuduh selective prosecution kerana ada proses bukti menuduhkan orang tu selective prosecution. Macam mana kita nak tuduh? There must be a process dengan izin. Masalah kita hari ini yang sekejap lagi saya nak sebut tentang kenapa kabinet bersetuju tentang elemen di segi untuk separation, saya akan tegang sekejap lagi di segi akademik dulu, ialah tak puas hati itu memang ada di mana-mana, tapi proses nak membawa tak puas hati itu di mana-mana. Macam mana nak bawa? Ini sebabnya bila kita bercakap tentang elemen rasuah yang begitu subjektif, pada kita tidak rasuah. Saya kadang-kadang rasa sebagai ahli parlimen yang dah 5 penggal elemen tentang kita nak memberi bantuan. Kadang-kadang orang boleh tuduh, oh beri bantuan kena rasuah, ni tak beri rasuah, itu adalah elemen rasuah. Tapi di segi memberi, Muhammad, dengan izin saya nak tegang pada Dewan Saya bercakap dengan speaker kejap Jadi bila kita bercakap tentang apa yang disebut sebagai bantuan, ahli parlimen memberikan bantuan yang diberikan oleh kerajaan sebagai penyokong kepada kerajaan. Apa definisi rasuah yang adakah kerana mendapat undi? Itu sebabnya masa pilihan raya kita tak boleh berikan tawaran, itu yang SPR memberikan di guideline. Jadi tentang selective prosecution, saya percaya, pandangan saya ni belum lagi pandangan kabinet lah, bahawa perlu ada proses. Kalau kita tuduh kerajaan selective prosecution, agensi selective prosecution, AG selective prosecution, kita kan ada proses untuk membawa tuduhan tersebut. Saya rasa itu lebih adil. Kalau tidak, hakim jatuh hukuman pun kita tak puas hati. Ini sebenarnya jawapan secara general. Okey. Saya menjawab di segi SPRM tadi. Silakan Yang Berhormat Larut. Terima kasih atas jawapan yang Yang Berhormat berikan. Tuan Tua, saya nak menambah sedikit tentang apa yang rakan-rakan saya maklumkan kepada Yang Berhormat. Saya nak bagi contoh, Paguh sebagai contoh. Ini yang kita kata political persecution. Kerana daripada awal lagi kita dah tahu dah, ini tak ada kes langsung. Mengapa beliau dituduh? Semata-mata kita nampak seolah-olah ianya adalah untuk optik politik semata-mata. Sebab itu bila kita lawan dan kita bawa ke mahkamah, terbukti bahawa mahkamah bersetuju dengan apa pendapat kita, bahawa ini adalah merupakan sesuatu yang sepatutnya tidak langsung dibawa ke mahkamah. Ini adalah satu penganiayaan. Yang ini yang kita nampak seolah-olah kerajaan hari ini buat sesuatu tentang sembrono saja. Jadi banyak perkara-perkara yang seperti ini yang menyebabkan kita merasakan seolah-olah kerajaan ini tidak detail ketika menjalankan tugas. Kita pun ada juga di kalangan pegawai kerajaan yang bercerita dengan kita dengan tidak senang hati tentang apa yang berlaku. Ini susah. Kita jangan ingatkan bahawa semua pegawai yang ada itu boleh ikut dengar saja arahan. Ada juga yang tak setuju dengan sebab-sebab yang tertentu. Maka sebab itu kita memohon kepada kerajaan untuk berhati-hati dalam sikap nak menuduh sesiapa. Hari ini sama juga. Apabila Yang Amat Berhormat Tambun menjawab di Singapura, mengatakan bahawa apa yang berlaku hari ini adalah sesuatu yang telah dibincangkan bersama dengan AG. Apakah perbincangan untuk membebaskan seseorang itu mesti dibincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Tak apalah nak bincang-bincang, tapi cerita kita adalah jawapan yang diberikan seolah-olah kerana masa tuduhan awal tersebut dulu dah salah. Kalau tuduhan awal dahulu salah, apakah benar ada surat yang mengata ada kesalahan? Kalau ada dan dibawa ke mahkamah, akhirnya mahkamah yang buat keputusan, ada prima facie. Apa yang masalah ni?
Sebab itu kita persoalkan ini semua kerana kita merasakan ada perkara yang tak kena dengan tata kelola yang disebutkan selama ini. Maka sebab itu perjuangan kita di sini adalah untuk menentukan berikan keadilan. Jangan zalim kepada sesiapa pun dalam Malaysia ini. Itu yang kita mahukan. Ya, Tuan Speaker, boleh saya saya ada 5 mencelah minit. terus? Biar saya jawab Yang Berhormat Larut dulu. Sebab Yang Berhormat Larut begitu emosi. Tak apa Yang Berhormat, abang saya dia. Yang Berhormat, macam inilah. Dalam perlembagaan, Yang Berhormat tahu tak, perkataan budi bicara tu dipakai hanya kepada yang di Pertuan Agong saja. Perkara 38, 40, 139, 141A, 143. Satu lagi manusia, Ehsan namanya, ialah Peguam Negara di bawah 145. Maknanya yang di Pertuan Agong, budi bicara. Perlembagaan ni, perlindungan buat perlembagaan. Kemudian, satu saja, seorang individu iaitu Peguam Negara. Maknanya, budi bicara ni tidak boleh dipersoal. Okey. Kenapa? Di segi sejarah sistem kita, Westminster System. Kerana pada masa yang sama, Peguam Negara juga yang menjadi, kata orang, penentu kepada keamanan dan keselamatan negara. Jadi dia ada kuasa. Jadi nak jawab soalan Larut berkata, hakim mengatakan tidak bersalah. Itu kata hakim tak ada masalah. Yang Berhormat pun pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Banyak kes, SOSMA, macam-macam kes keselamatan sebagai contoh. Pukul 10 didapati tak bersalah, 10.01 kena tangkap balik. Kena tuduh balik. Lepas itu dibebaskan di peringkat Mahkamah Rayuan pun boleh ditangkap, boleh dituduh. Bererti Tuan Speaker, tuduhan yang diberi dan kuasa di bawah perlembagaan pada Peguam Negara, siapa-siapa dia boleh charge. Termasuk kuasa dia boleh charge Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Tuan Speaker sendiri, pembangkang, semua dia boleh charge. Itu kuasa dia. Sebab saya sebut tadi, dalam perlembagaan yang di Pertuan Agong ada beberapa kuasa ditulis, termaktub. Satu je individu diberikan kuasa, iaitu Peguam Negara. Tak ada langsung lah. Adanya dalam... Sekejap, biarlah saya jawab. Yang Berhormat, dalam parlimen kena ada budaya. Tanya soalan, saya jawab. Relax lah. Saya tahu Yang Berhormat nak menunjukkan kebenaran. Tapi kalau tak puas hati, buatlah PC kat luar. Saya nak sebut satu je. Cakap apa pun dia tak puas hati. Relax lah. Bagilah saya nak jawab. Tuan Speaker, ini floor saya kan. Saya ni... Sekejap. Yang Berhormat, ini floor menteri untuk menjawab. Yang Berhormat lain tu kalau nak bercakap pun sila berdiri ya. Macam Yang Berhormat Muar. Ya. Silakan. Mic ada. Tuan Speaker, boleh tak ingatkan ahli-ahli, sabar tu separuh pada iman. Jadi sabar je lah. Dah lama sabar. Sabar. Kejap, saya nak jawab Yang Berhormat Larut. Abang pertama, abang kedua saya jawab sekejap lagi ya. Okay. Jadi dalam perlembagaan tu. Jadi bererti di sini, setiap Peguam Negara ada kuasa untuk mendakwa. Dan juga ada kuasa untuk melepaskan. Sebab sebenarnya, dalam sistem kita, saya dah berkali-kali masa saya jadi opposition bench masa COVID Yang Berhormat Larut dan kawan-kawan kerajaan tutup parlimen 6 bulan. Saya tulis, ingat tak? Dia tutup parlimen 6 bulan sebab darurat. Okey. Dan saya tulis surat pada Peguam Negara, saya kata kenapa tutup? Peguam Negara pun tak jawab surat saya. Dan saya tahu dia akan kata ni budi bicara saya untuk memberi nasihat kepada kerajaan, itu hak dia. Jadi di sini pertama sekali, walaupun hakim membebaskan, tak semesti tak boleh dituduh. Pertama. Kedua, saya nak terang di sini, mana-mana orang yang dilepaskan dalam apa kes sekalipun, kes jenayah, DNA ke, DNA ke, DNAA ke, acquittal and discharge ke, AND, semua boleh. Tuan Speaker pula bekas bos polis pun tahu prosedur undang-undang dalam negara kita. Jadi kalau kita nak sebut adanya elemen selective prosecution, berbagai peguam negara sebelum peguam negara pada tarikh mana-mana pemimpin politik, boleh kita mengata ini sebenarnya peguam negara. Macam contohnya saya kata peguam negara Tan Sri Tommy Thomas, banyak kes telah dilepaskan. Itu hak budi bicara dia. Kemudian kita tengok peguam negara, mantan peguam negara Tan Sri Idrus pun, dia boleh buat apa yang dia buat dalam berbagai kes. Dia ada kes jenayah, kes jenayah kewangan, macam-macam. Itu kuasa dia.
Okey, okey. Sekejap. Boleh, Jadi semua abang faham kedua. itulah. Abang Jadi saya nak kedua. terang di sini, itu sebabnya Bagi abang kedua. Sekejap. Itu sebabnya Kerajaan Madani hari ini komited untuk memisahkan peguam negara daripada kuasa pendakwaan, dan kita telah setuju dari segi prinsip satu. Keduanya, jawatan kuasa hak asasi akan bersama dalam empirical study. Okay. Ketiga, saya nak cakap satu je kawan-kawan yang berhormat semua. Kenapa masa yang berhormat kerajaan tak nak pisahkan AG? Kenapa tak pisah? Bila yang berhormat kena, oh selective prosecution. Bila belah sini kena, padan muka. Apa hal? Dalam Itu sebabnya dalam isu ni Tak kami sempat di buat, sini Datuk. cakap kami buat. Yang berhormat di sana bukan saja tak buat, cakap pun tak. Berkuasa 4 tahun. Dah, Kami dah. tunggu, saya duduk situ, saya tegur, saya duduk backbencher. Jadi macam mana ni? Jangan nak cakap tentang selective prosecution. Sebab kerajaan Madani ni komited kepada tata kelola yang lebih adil. Itu sebab kami ni hashtag dia we walk the talk. Mereka hashtag they don't walk and they don't talk. Silakan Yang Berhormat. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sebentar Yang Berhormat, sebentar ya. Sebentar. Yang berhormat, tempoh Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 30 minit telah habis. Tapi saya guna budi bicara. Okey. Saya dengar ya. Kalau tidak jadi pasar burung. Ya. Saya guna budi bicara, saya menambahkan 10 minit dengan Okey. bersyarat Okey. menteri boleh memilih untuk menjawab mana-mana soalan yang telah diacukan secara bertulis atau dalam tempoh 10 minit itu. Bila-bila masa beliau boleh hentikan. Okey? Okey. Bermula daripada sekarang. Terima kasih. Tuan Dipertua, saya diberi laluan. Ya. Okey, soalan abang kedua, very specific. Dalam salah satu daripada 11 alasan kenapa Bagan Datuk perlu dilepaskan yang dikemukakan oleh AG, alasan nombor 9 berbunyi, saya baca, dakwaan dalam representasi Datuk Seri Zahid bahawa ada pendakwaan terpilih selective prosecution daripada rejim kerajaan sebelum ini. Jadi penting untuk pihak pendakwa raya dan SPRM melihat dan turut menyiasat. Soalan saya, adakah ini merupakan satu isyarat baru daripada kerajaan Madani? Kalau sekiranya ada representasi mengatakan seseorang itu dituduh secara pendakwaan terpilih, kes itu akan dihentikan dan ianya akan diminta DNAA dan sebagainya untuk dikaji dan disiasat semula. Yang keduanya, saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, jelas soalan kedua, adakah Yang Amat Berhormat Tambun akan hadir ke Parlimen untuk memberikan penjelasan mengenai isu DNAA seperti mana kenyataan beliau pada hari Jumaat baru-baru ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, beri laluan. Terima kasih abang keduaku. Okey, macam inilah saya nak jawab. Sebenarnya alasan yang disebut oleh Jabatan Peguam Negara ataupun Peguam Negara ialah keputusan yang dibuat oleh Peguam Negara pada 4 bulan. Itu adalah hari ini mantan Peguam Negara. Sebenarnya saya nak sebut di sini Tuan Speaker, saya memang tak boleh jawab justifikasi Peguam Negara sebab saya sebut dalam perlembagaan. Tak ada apa-apa dalam perlembagaan ini yang saya sebut tadi dalam 145 ni menyatakan bahawa kuasa budi bicara Peguam Negara dan Peguam Negara harus melaporkan kepada Menteri Kabinet atau Perdana Menteri. Tak ada langsung. Jadi saya tak boleh jawab bagi pihak dia. Sebab budi bicara yang saya sebut tadi tu, saya pegang pada pangkal ayat dia budi bicara ialah budi bicara ni budi bicara yang diberi oleh perlembagaan yang mana dia boleh mendakwa dan menarik pendakwaan. Itu hak dia dalam perlembagaan. Sampailah hari kita di dalam parlimen ini bersetuju untuk membuat pindaan kepada perlembagaan. Nak menentukan apakah sebenarnya bearing yang boleh. Ada sebut moratorium, ada sebut kes politik boleh, ada kata kes, saya tak tahu. Itu sebab jawatankuasa hak yang mana Yang Berhormat sahabat-sahabat saya belah sana menjadi ahli, kita meletakkan dalam 2 task force
iaitu empirical study dengan di segi regulasi untuk menilai semula. Saya nak tegang sikit sebelum saya jawab soalan abang kedua saya ialah dia pun pernah jadi Menteri Undang-Undang, dia pun tahulah, dan saya percaya Yang Berhormat Kota Baru lagi pakar daripada saya. Tapi mungkin kerana dia abang dia lupalah ataupun dia buat-buat lupa. Tapi tak ada masalah. Saya boleh tegang. Jawab. Dengan izin. Yalah, kejap tak belum habis lagi. If not, I'll take you out for coffee lah. Sian adik saya je. Jujur dek. Adik menunggu. Macam ni Yang Berhormat Bila kita nak buat perkara bacaan kepada yang disebut study ni, empirical study ni, saya sebenarnya menyebut 1 tahun, tapi Jabatan Peguam Negara beritahu saya dia nak 1+1, 2 tahun. Alasan dia lah macam yang berlaku dalam Parliament Services Act. Pegawai-pegawai parlimen semuanya tak nak open service. Maknanya dia tak nak close service, dia nak open service yang dia boleh pindah pada agensi kerajaan lain. Mereka di belakang saya ni, yang ramai muka garang-garang ni, dia Judicial Legal Service. Dia tak nak hanya menjadi pakar pendakwa. Dia nak ada perasaan dan pengalaman jadi hakim, Sessions Court Judge, Magistrate Judge, dan paling penting menjadi penasihat kepada kerajaan negeri. Sebab pengalaman ini akan memberi mereka satu karier yang begitu hebat. Jadi saya pun rasa kerajaan madani ini kerajaan mau berlaku adil. Kita tidak akan paksa, kita akan dengar rintahan mereka. Jadi saya nak bagi jawapan kedua saya. Format di United Kingdom. United Kingdom ni dia punya peguam negara bukan orang politik, dia ada undang-undang khas. Sebab dia nak tentukan bahawa peguam negara tu dalam melaksanakan kuasa dakwaan tu, dia adalah kuasa dakwaan yang terkawal. Walaupun dia ada budi bicara, tetapi budi bicara ni ialah budi bicara yang terkawal. Kemudian kita ada pula sistem yang disebutkan yang berlaku di Australia. Australia punya peguam negara tu dia boleh menjadi juga front bench menteri kabinet. Dan ini sebenarnya berlaku masa, kalau kita ingat, saya dah sebut banyak kali. Kita pernah ada Menteri UMNO arwah Tan Sri Hamzah, arwah Tan Sri Abu Kadir. Saya Tan Sri, 2 menteri kabinet daripada front bench daripada UMNO. Kalaulah kata hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan bahawa kami ni, salah satu pada kami, mungkin saya lah, jadi peguam negara, kuasa yang ada dengan saya bukan saja menasihati kerajaan tetapi menentukan pendakwaan bukan pendakwaan. Jadi bila Yang Berhormat belah sana kata ini adalah niat selective prosecution, berkemungkinan ada sebab orang politik kemungkinan. Tetapi kerana hari ini apa yang ditakbirkan pada dalam kerajaan kita pada hari ini, kita ni yang pegang jawatan front bench kerajaan ataupun ahli-ahli parlimen belah sana tidak menjadi peguam negara kerana kuasa yang ada tu begitu besar. Itu sebabnya daripada dulu yang saya bercakap, pemisahan tu wajib dan wajar. Tetapi pada hari ini, kerajaan madani bercakap tentang pemisahan kuasa tu wajar, tetapi perlu diadakan satu kajian. Sama ada pindaan itu wajib, perlu dibahas di dalam parlimen kerana parlimen lah yang akan menentukan di bawah perlembagaan untuk mengubah undang-undang itu ataupun memberi tafsirannya baru ataupun membuat pindaan, kerana yang menentukan penentu pada hala 7 sistem keadilan dalam negara kita ialah kita dalam sebagai ahli parlimen. Itu sebabnya di sini pindaan perlembagaan ialah 148. Kalau kita ni 148 dah nak dapat, saya ni reformasi institusi semua saya nak buat, tiba-tiba 148 turun 147. Macam mana saya nak dapat? Besok lusa ada yang diajak bercinta lagi 7, 8, 9, 10. Macam mana nak buat reformasi institusi kalau parlimen tidak stabil kerana kerajaan tidak dapat membuat pindaan pada perlembagaan? Saya tak tahu, mungkin sahabat saya belah sana, abang saya nombor 1, abang saya nombor 2 akan memberikan komitmen. Kami akan memberikan persetujuan kepada semua pindaan perlembagaan. Itu dia katalah kemungkinan. Tapi saya tak tahu mungkin ke tidak. Tapi untuk berlaku, dia perlu kita buat kajian. Ketiga, Yang Berhormat tanya saya, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjawab? Tuan punya badan ada di sini. Saya bukan Perdana, dia buat good tu dia jawab lah. Besok, insyaAllah 2,5 ke 3,5. Jadi soalan-soalan tu mungkin Yang Berhormat boleh tanya. Tetapi komitmen daripada kita, kerajaan hari ini, kita akan menentu bahawa kita perlu berlaku adil. Supaya study ini kita akan buat, dan saya percaya bahawa di dalam jawatan kuasa kita ni, kita ada timbalan saya, Tuan Ram Kapal Singh, Tuan William Leong daripada Selayang, Tuan Sani Zvaran, Rayan daripada Ahli Parlimen Julutong,
Datuk Wira Masih Menyati daripada Ahli Parlimen Masjid Tanah. Kemudian kita ada bersama kita Yang Berhormat Datuk Cik Muhammad Zulkifli, Ahli Parlimen Besut, dan juga wakil-wakil daripada Jabatan Program Negara, Bahagian Hal Iwan Undang-Undang, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP, Kementerian Kewangan MOF dan Jabatan Perkhidmatan. Tuan Speaker, kalau kita berjaya membuat pindaan kepada Parliament Services Act, kita juga memerlukan 2/3 undi daripada Parlimen. Tetapi implementasinya, Tuan Yang Di-Pertua, akan memakan masa antara 2 hingga 3 tahun. Bererti semua undang-undang pindaan kepada institusi kerajaan pada tahap yang tinggi ni Yang makan Berhormat, masa. sila gulung. Jadi, kejap saya akan cuba sedaya baik memberi jawapan secara bertulis. Tetapi saya nak terang di sini, seperti yang saya kata, kami ini kerajaan hashtag kami, we walk the talk. Kita bukan hashtag we don't talk and we don't walk. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih pada Tuan Dengan Ibu izin, dan ada semua seminit kawan-kawan. lagi. Ada seminit lagi. Yang Berhormat Menteri. Seminit lagi Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, tempoh Masih ada untuk lagi. Yang Tuan Berhormat, tempoh untuk Menteri menjawab, saya tak extend pun 10 minit. Dan sebagaimana yang saya nyata tadi, Menteri akan menjawab secara bertulis kepada apa-apa perkara yang telah dinyatakan. Dan kita teruskan aturan majlis. Bagi Yang Berhormat yang tak dapat menjawab bertanya tadi, tunggu giliran, insyaAllah. Silakan. Tuan Yang Di-Pertua,